Hai semua. So hari ni kita live lagi bersama Zira. Of course lah bersama Zira sebab Zira pengacara. Okay, so hari ni specialnya kita ada Tuan Haji Ushim. Okay, so boleh kita nak tahu sikit lah background tentang Tuan Haji. Okay, terima kasih Zira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hushim Saleh, kaunselor berdaftar Hushim Motivational and Counselling Consultancy di Taman Sri Andalas Kelang InsyaAllah. Dan insyaAllah pada hari ini Zira kita akan bincangkan isteri membebel mana tanda sayang. Ini memang betul tu. Banyak kes saya buat ni insyaAllah. Saya akan bercerita hari ni banyakkannya ialah kes-kes yang berlaku di klinik saya sendirilah. InsyaAllah. Okay. So tuan-puan, kata adik-adik, kakak-kakak, makcik-makcik yang duduk kat rumah tu boleh tengok live ni, boleh share, boleh kongsikan kepada orang ramai sebab orang kata info hari ni sangat berguna. Sebab apa? Bukan saja soalan-soalan dia orang kata apa yang selalu kita buat, tapi contoh yang Tuan Haji akan bagi tu pun sangat bermakna untuk kita, macam jadikan pengajaran untuk kita sendiri. Betul? Betul, insyaAllah. Okay. So dah ready dah soalan pertama? Boleh. Okay, so harap yang kat rumah tu pun dah ready dengan soalan kita. Okay, untuk soalan yang pertama kita nak tanya sendirilah. Untuk membebel tu sendiri, adakah dia selalu membebel ni orang kata perempuan lah, perempuan yang selalu membebel, wanita yang selalu membebel, nak lagi mak-mak. So membebel tu betul ke sebenarnya memang sifat wanita tu sendiri? Okey, sebenarnya kita balik-balik kepada kejadian Allah Allah jadikan lelaki dan wanita, okey? Dan kita tengok juga fitrah manusia tu sendiri Allah jadikan tu. Jadi fitrah manusia, maknanya lelaki sebenarnya kita kata dari segi emosi, sebab dia bila kita kata membebel dia berkait dengan kita kata emosi. Jadi lelaki ni emosi biasanya satu je. Wanita emosi 9. Lelaki akalnya 9. Lelaki panjang akal, panjang akal dia. Tapi wanita akalnya satu je. Jadi bila wanita ni, bila Allah dah jadikan itu fitrah dia macam tu, maknanya kenapa saya bercakap ni, kalau ada suami-suami dengar kat luar sana kita akan faham sebenarnya karakter isteri kita. Betul. Dan bukan isteri orang lain pun, termasuk isteri saya. Saya orang isteri isteri saya pun suka membebel sebenarnya. Ada sebab orang perempuan ni membebel. Bukan suka je Jadi orang perempuan ni biasanya emosi 9. Okey. Bila dia membebel kenapa? Kenapa perempuan suka membebel? Yang pertama bila dia penat. Penat tau, banyak kerja. Hari ni perempuan semua kerja. Siang kerja, balik rumah misalnya berlari-lari, belum sempat buka tudung lagi, dah pergi dapur, dah masak, pegang baby lagi tu nampak tu. Jadi macam tak membebel kan. Kadang-kadang dia cakap lah, abang, mari dapur bang, tolong bang. Abang nak makan je, gini. Dia mula ayat 1 jadi 20. Anak suami pula buat tak tahu kat depan ni. Alah masak je, bukan banyak sangat engkau tu, membebel banyak. Dia bukan membebel ni bang. Ni nak makan gini. Nampak. Dia akan bercakap orang perempuan ni satu lagi, bila dia dah kata orang tu penat, lepas tu bila misalnya dia bercakap tak ada respon daripada suami tu, suami buat tak tahu je kemudian, jadi dia akan bercakap lagi. Jadi itu kita anggap membebel. Dan bebelnya ada dua sebenarnya, satu positif, satu yang negatif. Ada bebel yang positif, bagus tu. Kalau kepada anak-anak semua, kalau mak membebel tu, itu sebenarnya bebel, saya percaya kita semua termasuk saya lah, saya pun ada arwah mak saya kan, mak saya suka membebel. Betul? Bila dia membebel tu maknanya bukan apa? Anak 8. Boleh? Jadi dia membebel. Bebel apa tu? Saya orang Terengganu. Bila bebel tu dah mau kerja sekolah siap dah lagi. Mau siap kerja sekolah tu. Mau jadi panda, mau gini dia cakap tu. Jadi bebelan dia tu memang kita dengar masa tu, kita kanak-kanak, orang remaja kita tak suka. Betul. Apalah mak ni bebel, mau benda. Kadang tutup telinga. Budak sekarang pun pandai tu. Kalau mak tu tutup telinga kan. Tapi sebenarnya mak kita membebel tu sebab dia sayang kita. Betul. Dan kepada suami begitu jugalah. Kalau isteri membebel tu maknanya dia sayang. Dia sayang kat suami. Nampak tu kan? Bukan apa, dia nak supaya suami tu mungkin kalau misalnya buat kerja kata orang tu tak bantu ke benda, tak bantu kan dan juga misalnya kalau buat sesuatu lambat, dia suruh buat cepat. Kalau anak kerja sekolah tak siap, dia suruh. Ibu ni sebenarnya dia memang kata orang tu mulut dia tak berhenti. Pada anak-anak saya nak cakap kalau ibu membebel, anggaplah dia sebagai motivasi, pakar motivasi. Itu penting. Alright.
So, jangan marah kalau mak ke isteri ke membebel, sebab membebel tu tanda sayang. Okey, so selamat orang kata selamat datang kepada yang baru join live. So, hari ni topik kita isteri membebel tanda sayang. So, jangan marah kalau isteri tu membebel. Sebab apa? Sebab ada sebabnya dia membebel. Bukan saya saja. Okey. Yang baru masuk boleh masuk, yang mana terlepas boleh share dulu live ni. Supaya nanti tak adalah orang kata terlepas satu yang penting kat depan ke kat belakang nanti kan. Tiba-tiba live tak boleh nak tengok kan. So share dulu siap-siap. So siapa yang masuk ni selamat datang. Kita orang kata hari ni topik membebel ni macam tadi lah dekat office. Saya ada orang tanya pergi mana, syuting ke? Syuting topik apa, membebel. Baguslah topik membebel ni sebab dia pun suka membebel, dia kata macam tu. Kiranya sebenarnya membebel ni memang tak lari daripada sesiapa pun, betul? Betul. Okey. So, kita ketepikan dulu membebel untuk anak, kita proceed ke husband dulu sebab selalunya yang kata cuma awak diam sikit, itu selalunya suami lah. Cuma awak diam sikit, jangan bebel kat saya apa semua, betul? Betul. Okey. So, macam dalam perhubungan sendirilah, membebel tu dia membawa impak negatif ke lebih kepada positif? Bagus soalan tu sebenarnya. Dia memberi impak kedua-duanya sekali. Ada positif, ada negatif. Okey? Sebab apa membebel? Kalau kita pergi kepada membebel yang impak positif. Okey. Yang positif ni ialah bila isteri membebel itu, kalau kita suami melihat kebebelan isteri itu sebagai yang positif, pemikiran kita rasional, dan kita lihat isteri itu bebel itu, maknanya contohlah kita orang lelaki, macam saya, termasuk saya kan. Kadang-kadang tu bila kita macam kata orang tu bila balik ke kerja ke apa, kadang baju letak mana-mana sangkut. Betul Betul. Isteri dah sediakan bakul tu, tapi kita letak sana, stokin letak sana, main kuis-kuis je tau. Orang lelaki. Lepas tu tanya pula, tuala kat mana? Tuala kat mana? Betul. Betul. Jadi macam mana kalau dah tanya itu, macam mana isteri cakap, abang tu lah, kita dah sediakan tempat ni untuk tuala. Sini untuk stokin, ini untuk bakul ni untuk baju yang abang pakai. Betul. Jadi itu bebel sebenarnya bagi kita itu positif. Bagi saya anggap positif. Sebab saya nak beritahu bahawa kita ni, didikan kita berbeza-beza. Daripada zaman awal kanak-kanak, tengok cara didikan ibu bapa. Betul. Dipanggil cara gaya mendidik ibu bapa anak-anak tu. Ada yang setengah keluarga tu memang berterabur. Keluarga berterabur. Ayah baling sana, anak baling sini. Memang keluarga baling, betul kan? Betul. Jadi keluarga tu tak kisah, kalau kita masuk setengah-setengah rumah tu, terutama bila kita baru kahwin kan. Masuk rumah tu tengok, kenapa ni rumah ni kan? Kenapa berterabur je, kursi tak susun kan? Tengok kepada dalam keluarga tu sendiri, mak bapak tu misalnya dia tak susun tu. Nampak? Jadi kat sini, kalau misalnya kita melihat bahawa bebelan isteri kita tu positif, satulah nak positif ni, isteri bebel jangan terlalu meninggi suara. Orang lelaki satu je, dia tak boleh suara tu meninggi tu. Abang, ni dia orang lelaki ni jadi ego ni. Jadi ego tu tercabar tau. Dia elok macam ni. Bebel tu cara saya nak ajar senang je. Bang, abang sayang, abang, mai bang. Abang buang baju jangan kat situ bang ya. Abang buang kat sini. Abang ini, abang kan comel. Suami. Memang suami tu geli-gelemang. Alah, apa benda lah kau ni. Kau ingat aku benda kan? Tetapi itu cara. Dan macam kita bebel dalam gurau-gurau. Dia bebel yang negatif ni apabila seorang isteri membebel dengan cara condemn. Ini yang kita tak suka ni. Penat balik kerja, you apa ni, rumah berselerak, apa ni, nak tolong tak ada. Dan guna kata-kata yang kasar tu. Ini saya minta maaf, saya banyak buat kat klinik. Ni dah bilik kaunseling saya ni. Baru minggu lepas ada satu kes. Suami cakap apa? Haji, bila isteri saya cakap itu, saya akan keluar, saya akan lepak kedai kopi, saya duduk. Saya tak nak balik. Baik sudah kedai kopi, tak ada siapa nak membebel saya. Betul. Nampak tu kan? Jadi dia rasa seronok. Jadi kalau nak membebel ada dua sebenarnya. Satu positif, satu negatif. Kalau suami cakap dia elok bebel. Kalau kita suami isteri pasal abang, bang, cakap lembut. Orang lelaki ni kau cakap lembut, orang perempuan, dia terus tune dia akan turun tu. Sebab lelaki ego. Betul. Ego. Orang perempuan kau cakap lembut tak ada, tapi orang perempuan pun nak salah kau tak boleh juga saya tengok. Kadang-kadang balik kerja penat. Bila suami cakap, apa pasal kau tinggi-tinggi suara dengan aku? Penat bang. Saya minta maaf, banyak datang duduk atas kursi yang kau duduk ni. Kebanyakannya semua menangis. Perempuan kau duduk sini, ni tempat kau duduk dia. Kebanyakannya semua menangis klien saya. Allah. Kalau perempuan. Jangan membawa ke saya sudah. Sebab tu tisu tu berkotak-kotak tu. Ayuh. Ya. Tadi pun ada menangis kat sini.
Bila cerita pasal suami je, nangis. Okay. Nak cerita pasal baby dia. Alright. Saya dah baby je, ada setengah suami je, ada setengah suami kejut subuh pun nak kena kejut. Dah. Isteri pun cakap, abang, saya nak kita sama-sama ke syurga bang. Okay, Ada dah. betul. Kau masuk syurga, abang tunggu kemudian. Ada. Ayo. Macam mana? Betul. Jadi macam mana? Mana bini tak menangis? Yelah, betul. betul. Bang, saya sayang abang. Ada kau jangan cakap banyak lah. Satu lagi lah kadang-kadang yang tak bagus ni. Bila isteri membebel, apa suami buat? Suami main handphone. Ketawa sorang-sorang. Lepas tu buat main-main tu. Jadi isteri marah lah. Betul. Jadi isteri akan meninggi suara lagi, akan cakap lagi tu. Jadi kalau yang you tanya tadi, dia ada positif, ada negatif. Tetapi cara gaya kita, sebab kita isteri pula, saya bukan isteri, cara gaya isteri perempuan yang tengok ni macam mana nak menegur suami. Betul. Okay. So macam sebenarnya saya dah macam insecure duduk kat kursi ni sebab kata banyak menangis. Saya rasa macam janganlah saya pula nangis lepas ni kan. Takut badi pula. InsyaAllah. Alright, so macam tadi Tuan Haji cakap macam kalau isteri bebel, suami pergi minum kat luar kan, pergi lepak kat luar. So saya nak tanya macam melepak tu bagus ke kalau bukanlah macam pendapat untuk Tuan Haji, sebab saya selalu dengar kan macam orang cakap kalau bebel je nanti lelaki keluar pergi lepak apa semua. So habit tu sebenarnya boleh ke? Bagus soalan tu. Sebenarnya saya tak buat macam itulah. Sebenarnya tak ada. Boleh tanya. Saya dah kahwin 40 tahun dah. Boleh tanya staff saya. Saya sebenarnya, kita sebenarnya bila isteri membebel tu, yang paling penting, kemahiran yang paling penting ialah good listener. Menjadi suami mendengar. Tapi yang ini susah sebenarnya. Minta maaf cakap, saya dah buat kerja kaunseling ni 40 tahun dah. Dia nak mendengar paling susah. Betul. Nak dengar ni. Bila isteri membebel nak dengar. Biasanya. Jadi kita nak naik marah. Dia cakap apa tu? Daripada saya pukul dia je, daripada saya marah dia, saya bergaduh, baik saya keluar. Dan saya tanya dia, adakah itu alternatif yang terbaik? Ada setengah yang intelek, yang terpelajar, itu tak bagus. Betul. Tapi kenapa kau keluar? Daripada saya duduk dalam rumah, saya tengok muka lagi, dan saya cekik dia, kemudian baik saya keluar. Betul. Nampak tu? Tetapi itu bukan alternatif. Betul. Dia kalau bini kita membebel dekat dia, kita dengar dan kita tengok apa dia membebel. Kalau dia bebel tu betul dia bebel kan? Maka kita terimalah dan cakap, okey abang minta maaf lah. Tak salah kita minta maaf dengan bini kita. Saya selalu minta maaf dengan isteri saya. Kadang-kadang saya pun buat silap juga. Minta maaf lah. Okey abang minta maaf. Orang perempuan ni bila kita minta maaf, dia cepat-cepat kendur. Dan orang perempuan bila membebel, dalam membebel dia menangis. Apa ni? Apa menangis tu? Orang perempuan dia penuh dengan air mata. Betul. Orang perempuan pernah tengok kau air mata dah berlinang. Saya pula kena. Betul. Saya memang saya tahu kan, orang perempuan ni air mata banyak tau. Jadi dia bila dia membebel apa, air mata. Jadi kita sebagai suami, bila isteri kita membebelkan benda tu, kita dengar. Jangan kata orang tu kita menganjing. Jangan main-main. Apa tu? Main-main. Kita tak, tapi kita dengar. Okey. Abang minta maaf. Lepas tu pergi dia peluk dia. Orang perempuan ni senang je. Dia nak kasih sayang, dia nak pelukkan. Dia bukan nak barang kemah besar-besar. Betul. Betul. Tapi kalau bagi, lagi suka. Alhamdulillah. Kena rezeki. Tapi dia nak apa tu? Dia nak kita kata orang tu ada rasa hormat lah. Jadi kat dia kan. Sebab dia orang perempuan ni sebenarnya minta maaf cakap. Banyak jumpa saya cakap apa? Duduk sini. Saya penat. Saya kerja satu hari, balik rumah, lepas tu saya juga ambil anak dekat babysitter. Balik rumah saya nak uruskan anak lagi, nak masak lagi, suami nak balik, nak makan. Dia tahu order je. Lepas tu malam pula saya kena basuh kain, lipat kain, sidai kat luar. Suami saya semua tak buat. Bila saya cakap, dia kata saya membebel. Saya buat seorang-seorang ni, saya tak tahu sampai bila saya boleh tahannya. Itu soalan dia. Yelah. Cuba kita sebagai suami, bila isteri kita cakap tu, okey, yang senang je. Yang apa yang abang boleh tolong? Soalan mudah je. Abang boleh tolong apa? Isteri pun tahu kita punya kelebihan kita. Kita hanya pandai lipat kain. Pun macam lipat tak siap, betul? Tak apalah. Tu saya tu kan. Abang lipat kain sudahlah. Tak kisahlah macam mana rupa. Yang penting bila duduk dalam bilik nombor 3 tu dah berbukit, dah kurang sikit, bila tengok tu isteri pun rasa lega. Sikit. Dia tak nak bagi isteri membebel, senang aje. Kata orang tu, apa dalam rumah tu yang isteri kita suka kita buat. Dia tak suka jangan buat. Ada pergi lepak-lepak kat luar ni semua ni, itu satu yang tak sihat. Daripada kita lepak, baik duduk rumah. Kalau kita ada anak, baik kita ajar anak kita baca buku ke apa ke. Kau pergi lepak kat kedai, apa benda kau buat? Lepak dengan kawan. Borak-borak, ketawa-ketawa, apa dapat kan? Masa susah ada kawan tolong kita.
Yelah, minta maaf betul. cakap lah. Masa susah ada kawan tolong. Tak Betul. ada. Bini juga nak kena picit kepala, tahu minyak. Betul. Jadi kalau boleh, kalau bini bebe pada saya lah, semua kat luar sana, kalau bini kita bebe tu, kita mendengar. Dengar saya nak kata. Jangan marah-marah, jangan keluar rumah. Jangan pergi lepak kau benda dengar. Lepas tu minta maaf kalau kita silap. Kalau tak ada, kita cuba selesaikan masalah tu dengan cara yang baik. Okey, bermakna kata-kata Tuan Haji tadi. So lepas ni kalau isteri membebel, jangan lepak kat kedai. Try untuk orang kata buat solution sikit lah. Jangan tiba-tiba isteri membebel tengok lelaki dah tak ada. Lagilah dia sakit hati, betul tak? Betul. Kan? Okay, so ada orang komen dekat sini. Yang baru masuk tu, selamat datang, selamat masuk ke live kami. Yang mana yang baru masuk tu boleh share dulu live ni. Nanti tengok balik sebab input, orang kata info yang sebelum ni bermakna. Orang kata dia kiranya memang penting lah untuk suami atau isteri atau anak-anak yang nak dengar kan. Boleh buka live ni, dengar sekali dengan family, biar satu rumah boleh tahu kenapalah mak-mak ni suka sangat bebel kat rumah. Ya tak? Selalu kalau mak-mak bebel mulalah tutup telinga nanti kan. Okay, so ada orang komen, dia cakap betul dia bebel-bebel je suami pegang phone. Ada yang tak bebel tapi tetap pegang phone. Yang tu yang isteri lagi sakit hati sebenarnya. Balik-balik macam Tuan Haji cakap tadi, kita balik perempuan lah, isteri balik buat kerja rumah apa semua. Suami bila dah balik macam penat gila lah, balik sandar pegang phone. So yang pegang phone tu lah yang diorang tak puas hati kebanyakannya. Jadi ada orang kata isteri membebel, isteri membebel pula, kan macam balik suami pegang phone je, tak tolong isteri buat kerja. So macam pendapat Tuan Haji tentang kes ni macam mana? Okey, itu sebenarnya mungkin keluhan yang begitu ramai lah di akhir-akhir ini. Sejak zaman kita kata media sosial ni, kita tak nafikan lah. Banyak kan kita kata isteri berlaku konflik dengan suami tu. Dan datang klinik saya pun ramai sebenarnya. Dan isu ialah kata orang tu, bila main handphone maka dia akan terhalang dari segi komunikasi. Komunikasi suami isteri tu. Dan bila komunikasi terhalang, maka dia akan pergi kepada ketidaksepahaman antara suami isteri. Nampak tak kesan dia? Dan isteri rasa macam tak puas hati dan sebagainya lah. Bila bercakap macam kata apa tu, macam aku bercakap dengan tembok. Sebab tu suami akan pegang je. Okey, cakap apa dia? Kau cakap lah. Abang dengar ni, cakap apa dia? Lepas tu, apa kau cakap tadi? Jadi benda ni menyebabkan isteri rasa macam dia tidak dihargai tau. Betul. Minta tidak dihargai, rasa tidak dihormati. Balik-balik kita pada suami. Kalau kita suami bercakap dengan isteri kita, isteri kita main handphone, apa kita buat? Sudah pasti kita baling handphone tu muka dia. Betul. Betul atau kita lempang ke benda. Nampak? Tapi sebab tu Allah bagi perempuan ni sabar. Kalau perempuan ni sabar, sebab tu dia mengandung 9 bulan 10 hari. Betul. Cuba kita bagi lelaki mengandung 9 bulan 10 hari, pintu semua kita langgar. Betul? Betul. Kita dia bagi mengandung tahi je. Ayo. Tapi tak, saya nak tunjuk betapa sabarnya Allah jadikan wanita ni tau. Sebab yang you tanya tadi pasal suami main handphone ni. Saya kalau sebulan dulu saya ingat 20-30 kes. Di klinik saya ni 20-30 kes banyak tu. Ya, banyak sangat kes. Yang paling teruk? Yang paling teruk maknanya suami main cakap apa. Dia yang paling teruk lagi bila tu? Bila malam. Malam isteri nak tidur, besok nak kerja. Lepas tu suami main handphone. Mula kita main game. Main game. Isteri cakap, abang gini. Dia main, abang tak tahu. Lepas tu lama-lama tanya lagi. Abang dengar tak dengar? Abang dengar tak dengar? Dengar. Rupanya main 4G. Main game tu, tidur sebelah. Pukul 2, pukul 3 pagi. Ini real saya cakap ni. Saya buat kes ni kan. Jadi benda ni menyebabkan Lala isteri cakap apa tu? Lala dia kata, saya dah penat nak cakap ni. Saya tak nak cakap lagi. Jadi dingin. Komunikasi antara suami isteri dingin tak? Nampak? Dan ada setengah suami, dia perasan. Dia akan tanya, kau dulu kan suka membebel. Apa sebab kau sekarang ni dah jadi malaikat? Baik benar. Yang macam tu tak apa. Tapi setengah ni yang tak perasan. Yang buat tak tahu je. Buat tak tahu. Ada cakap juga, saya lagi suka je, bini saya tak membebel. Tu. Jadi yang ni sebenarnya tak tahu tu. Sebenarnya isteri ni dah kita kata dalam counselling iaitu kita panggil unfinished business tau. Orang Melayu panggil bengkak. Bengkak. Bengkak ni. Sebab tu tiba-tiba meletup. Lepas tu berlakulah kita kata pergaduhan. Isu kecil je sebenarnya. Betul. Yang banyak berlaku ni sebab tidak dapat diluahkan. Nampak tu?
Jadi kepada pasangan di luar sana terutama suami-suami lah, kalau ada handphone ke benda-benda ni, kalau boleh kita bila isteri nak bercakap dengan kita, cerita pasal anak ke. Kadang isteri ni balik kerja cerita, abang, tadi kan bang dekat pejabat kan bang, kau ni tak ada cerita lain, cerita pejabat kau je. Kita kena dengar. Betul. Jangan pula bila isteri cerita pasal pejabat kita main handphone. Okey abang dengar. Alah, sabar je lah, relax je lah. Pejabat tu biasa lah. Ada. Jadi isteri cakap, tengok abang. Saya bercakap, abang tak mau dengar. Sebab tu hari ni minta maaf cakap. Ni nak cakap sikit lagi. Ramai saya buat kes hari ni. Ramai isteri-isteri jatuh cinta pada suami orang kat pejabat. Bahayanya. Ni aku cakap tu terang. Saya bercakap kes. Saya license counselor, saya ada klinik sendiri. Bagaimana jumpa saya, Haji, habis suami saya tak mau dengar. Kat pejabat ada kawan pejabat yang good listener, dengar. Pandai. Tengok kat luar. Kalau dengan bini orang tak pegang handphone, dengar terus. Ya, nak cakap apa? Betul. Nak cakap apa kan Kau kalau dengan bini, apa dia cakap? Apa dia? Ini tak betul sebenarnya. Ni tolonglah jangan dah berlaku ni. Saya cakap terang ni sebab saya banyak buat kes ni. Suami orang, bini orang, suami orang. Sebab apa? Bila saya tanya, inilah masalah dia. Memang kadang-kadang saya tak suka bini saya bebe sangat ni. Kat pejabat tu tak bebe, dia straight the point dia. Sebab kau baru kenal dia. Kat pejabat je, ni kat rumah kau duduk 24 jam. Nak bahasa baru ni PKP tu apa ni kerja daripada rumah kan? Duduk rumah bercakap, tengok 24 jam kan. Benda lagilah. Yelah. Isteri bebel. Sebab penat tak? Kerja daripada rumah. Kerja daripada rumah kadang-kadang tengah-tengah buat kerja, suami pula dia tarik. Tu. Anak pula datang taruh kain. Mama kan ni dah tengok buat kerja. Abang tolonglah tengok anak abang buat susu. Alah, kau buat. Jadi bini akan baby tau. Betul. Sebenarnya saya beritahu sekarang ni orang wanita paling ramai menghadapi iaitu stres emosi. The emotional quotient. Ni saya cakap terang lah. Jadi ramai orang perempuan sekarang ni tengok kadang-kadang tidak happy tu. Betul. Hidup tak ceria. Saya boleh kenal muka orang tak happy ni. Macam muka kau ni terlebih happy. Ada orang ni muka tak happy tu. Tak betul. Betul. Kau tengok kat pejabat ada orang muka kawan-kawan kita. Kawan-kawan yang perempuan kan datang pejabat. Muka macam kapet tak siap. Orang macam ni perlu counselling. Yes. Sebab tu saya minta maaf, saya banyak panel pada company. Panggil saya ni untuk staff. Sebab apa staff sekarang ramai yang stres, yang ramai yang tak ceria. Jadi bayangkan datang ke pejabat, nak jaga kaunter pula. Jaga kaunter muka ketat. Macam mana? Lagi hauk. Customer semua lagi kan. Itu dia. Okay, so kita tahu kan punca phone tu macam mana. Jadi elak-elakkanlah tengok phone. Even perempuan, husband ke, isteri ke, jangan orang kata bila dia sebenarnya tak kisahlah siapa yang meluahkan, sebab kadang lelaki pun nak bercerita juga apa-apa kan. So dia sebenarnya bukan bercerita lah, nak bagi tahu info pun janganlah tengok phone. Nanti adalah tu jadi berbalah, kan balingkan phone tu, buangkan phone tu. Betul tak? Ya, macam ni. Saya nak beritahu beza antara lelaki dengan wanita ni. Lelaki biasanya dia introvert. Kenapa orang perempuan suka membebel? Orang perempuan suka membebel, but dia extrovert. Extrovert ni maknanya dia suka bercakap, suka bercerita, suka luah. Orang perempuan tak suka simpan. Sebab saya cakap awal-awal tadi, wanita ni sebenarnya emosi 9 tau. Allah jadikan. Jadi dia ada apa-apa dia mesti bercakap. Apa sajalah dia akan bercakap. Betul. Balik-balik kerja, naik kereta je, duduk je dia tu, abang nak tahu tak cerita bang? Suami tak ada, macam robot cop. Sebab orang lelaki dia introvert. Dan mengikut kajian, kenapa ramai lelaki dapat serangan sakit jantung? Sebab lelaki tu suka simpan. Orang perempuan suka luah. Benda kecil-kecil pun cakap abang. Sebenarnya membebel ni bagus. Dari segi psikologi, dari segi emosi bagus. Ni wanita-wanita luar sana nak bebel, kau bebel terus. Tapi jangan bebel kat suami kau tu sampai dia rasa penat tau. Bebel ni bagus sebenarnya. Bebel ni salah satu cara untuk release you punya stress. Tahu tak? Bebel tau. Jadi orang lelaki biasanya kita tak bebel. Kita ada sebab kita nak kontrol macho. Kita ego. Nampak tu. Kalau bebel kan seolah macam kita perempuan pula kan. Tapi sebenarnya itulah yang makan dalam tau. Betul. Dan menyebabkan kita simpang. Kadang-kadang isteri tanya, "Bang, abang ada apa kah?" "Tak ada apa." "Okey, abang okey." Tapi muka masam. Muka masam. Jadi isteri akan cakap, "Abang kata tak ada apa, tapi muka abang masam. Saya tengok 2-3 hari ni abang macam tak mau bercakap apa. Kau jangan bebel lah, bising. Engkau pasal kau lah aku jadi macam ni tak?" Ada mula dah. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya kita kita sebenarnya bila bini kita cakap tu kita dengar lah. Dengar. Ya yang ada perempuan kan ada dengar.
Dan ada bini cakap apa tahu, Haji, suami saya kalau kat pejabat aku main bercakap lagi. Kalau kat rumah tak bercakap. Senyap je. Apa tu? Jadi lain Ini pula. kita kata ini kita kata dari segi split personality. Okey. Dari segi psikologi split. Split maknanya apa tu? Dia ada tempat dia suka bercakap, ada tempat dia suka bercakap. Okey. Dia bagusnya kat rumah kita suka bercakap. Betul. Sebab kita nak bercakap dengan isteri kita. Isteri banyak benda nak cerita tu. Nak cerita pasal anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Kalau nampak kan? Bang, anak kita yang pertama ni bang, ni matematik tak apa bagus lah bang, lemah sikit lah bang. Macam mana ni bang? Anak nombor 2 bang ni pula ni, iaitu English bang. Macam mana bang? Kan banyak komunikasi. Yelah. Tapi kita anggap itu sebagai bebelan tau Betul. daripada isteri. Tapi kalau kita suami yang betul-betul prihatin dan mendengar, cakap okey yang. So macam mana kita nak buat dengan anak kita yang matematik? Macam mana kan? Kena bincang lah. Abang nak kerja matematik tak boleh. Abang dulu 9% je. Betul. Jadi abang tak gerti sangat. Kita cari cikgu tuition. Betul. Betul. Kan? English abang okey, abang bagus. English. Abang boleh ajar, nampak tu. Ni karangan abang boleh ajar, contoh kan. Jadi itulah komunikasi. Tapi kita anggap isteri kita membebel. Betul. Dia asalkan apa yang keluar daripada mulut isteri, yang itulah dianggapnya membebel. Yes, betul. Okay, so macam topik ni orang kata ni baru cakap pasal pasangan ni. Pasal anak-anak kita belum tak masuk lagi ni. Belum lagi. Kita dah hampir separuh masa kita pun dah cakap pasal husband wife kan. Okay, so sebelum tu kita selamat datang kepada yang baru masuk live ni. So hari ni kita punya topik isteri membebel tanda sayang. So yang mana yang baru masuk boleh share dulu live ni, share ramai. Yang mana ada orang kata perkongsian nak kongsi ke, boleh share dekat komen. Okay, so tadi kita membebel, kita pula yang membebel. Tadi kita membebel tentang isteri membebel. Tapi sebenarnya ada ke husband, suami yang membebel? Macam Tuan Haji sendiri, Tuan Haji ada ke membebel kat rumah untuk isteri ke, anak-anak ke? Okey, bagus soalan tu. Dia macam saya beritahu awal tadi kan, orang membebel ni sebab pertama dia penat. Tahu? Orang penat paling cepat sekali membebel. Tahu? Jadi kat rumah siapa yang penat? Suami ke isteri? Isteri. Jadi bila suami penat, dia akan bebel lah. Ada suami bebel juga. Contoh dia, misalnya ramai hari ni sekarang ni, saya buat counselling iaitu isteri kerja, suami duduk rumah. Suami tak kerja tau. Ramai sekarang isteri cakap apa? Abang tak payah kerja, abang jaga anak. Anak kita 5 orang. Gaji abang kecil pada saya. Biar saya kerja. Nampak tu? Jadi bila macam ni, dia jaga kat rumah 5 orang anak, dengan dia mop lantai, dengan apa. Lalah dia yang bebel. Suami ni. Sebab dia penat. Orang bila penat ni orang bebel. Tak ada orang yang tak penat tak membebel tu. Orang penat tak membebel, itu kira malaikat lah. Betul. Tapi dia penat membebel. Jadi lelaki yang membebel ni biasanya peratus tu amat rendah. Sebab lelaki biasanya dia kurang memikul tanggungjawab yang dipikul oleh seorang isteri. Kena ingat tu. Okey, saya beri contoh. Isteri apa dia? Isteri biasa pukul 5 dah bangun dah. Pukul 5 dah bangun, masak, itu gini, cuci pakaian, sidai pakaian, lepas tu pergi kerja. Macam lelaki juga. Lepas tu tempat kerja dia pun tanggungjawab dia besar, luas kan. Lepas tu meeting lagi, buat kerja lagi sama. Balik pun sama macam suami juga. Balik-balik pula fikir orang perempuan ni. Ni macam sekarang ni. Ni dua orang ni tengah fikir tu. Nak masak apa petang? Dah fikir dalam kepala otak. Betul. Nak masak ke nak beli? Tu je. Betul kan? Macam kameraman ni tak fikir sebab tu termenung je. Betul. Dia tahu balik kau makan ada. Betul, orang lelaki tu. Betul. Orang perempuan tak dah fikir ni. Nak apa malam ni? Sebab dia nak bagi suami puas hati. Kalau semalam nasi goreng, hari nasi goreng juga, isteri suami akan bebel. Betul, suami pula bebel. Apa kau ni? Hari-hari nasi goreng, kau nak suruh muka aku punya nasi goreng. Betul. Nampak tu. Jadi sebenarnya saya nak beritahu satu sebab mengapa orang bebel dah kerana penat. Apa-apa pun puncanya penat. Punca dia kepenatan. Bila tak penat, maka orang tu dia kurang membebel. Bebel juga tapi kurang. Nampak tu. Dia penat. Bila penat tu, saya percaya kat luar sana semua setuju dengan saya. Tuan puan kalau setuju, tulis kat komen. Tulis kat komen tu. Setuju kata saya penat. Lepas tu kalau misalnya ramai perempuan hari ni pun tak dapat kata orang gaji ke, nak dapat serban susah, mahal pula tu. Jadi biasa isteri dia kerja, dalam masa sama dia juga balik rumah, dia punya kerja. Betul. Lepas tu ramai jumpa saya, isteri cakap apa, Haji? Kalau saya kata demam MC sikit-sikit pun saya akan kerja juga. Tak duduk rumah lagi penat.
Yes. Wah. Betul. Betul? Ya. Jadi benda ni sebenarnya bukan apa. Orang lelaki dia membebel bila dia penat. Kalau dia tak penat, lepas tu orang lelaki apa nak bebel? Dia tahu balik rumah, order je. Relax. Makan handphone. Okey yang nasi dah siap. Okey, tea ice. Mana nak bebel? Jadi yang bebel siapa? Isteri. Bini. Abang tolonglah abang datang ke dapur ni. Okey, saya ambil contoh Saya buat kaunseling baru ni, benda kecil je tu. Pasal apa tu? Dia kahwin dah berapa tahun, saya tak boleh sebut berapa tahun, dia orang tahu. Ayuh. Tapi bini laki cakap apa tu? Jumpa saya buat kaunseling bukan apa? Nak bercerai ni. Dah kahwin sekian-sekian tahun tapi bini tak pernah masak. Oh. Beli kat luar je. Okey. Jadi untuk menyelesaikan perkara itu saya kata panggil bini. Kalau dengar daripada suami dia sebelah pihak tak ada. Isteri datang. Isteri datang buat kaunseling, isteri pun cakap, habis saya nak masak macam ni tuan Haji. Saya kerja balik pukul 7. Saya juga ambil anak babysitter balik rumah. Saya masak siapa, saya haraplah suami saya kurang-kurang dia boleh cuci pinggan mangkuk ke, periuk ke. Betul. Tak ada. Kalau suruh dia takkan cuci, dia takkan apa. Jadi saya penat je. Yalah. Jadi saya banyak duit, saya order daripada luar. Makan hari-hari makan luar. Nampak tu? Yalah. Tapi suami tak puas hati. Dia rasa apa nak makan air tangan isteri. Isteri. Tapi masalah dia ialah isteri komplain dia penat sebab suami nak tolong basuh pinggan mangkuk. Pun tak nak. Walaupun kau pangkat besar ke Datuk Tan Sri, basuh pinggan mangkuk tak turun darjat kau tak? Betul. Lelaki basuh pinggan mangkuk takkan tukar jadi maknyah punya, tak ada. Betul. Tetap jadi lelaki tulen tu. Betul. Tak ada masalah punya. Jadi kat sini kita nampak bahawa kalau misalnya orang-orang misalnya kata berkira macam ni, maka dia akan rasa penat. Okey. Jangan berkira. Yalah. Kita hidup suami isteri jangan berkira. Saling bergantungan lah. Balik rumah tengok isteri kat dapur penat, tanya, yang nak basuh apa bang? Ni abang boleh basuh pinggan mangkuk. Abang boleh tumbuk sambal belacan. Abang boleh misalnya potong bawang, walaupun bawang kita sengit bengek ke, tak kira. Yang penting masuk perut semua okey. Betul. Nampak tak? Kain sidai apa. Jadi isteri rasa happy lah. Dia punya beban tu banyak saya jumpa buat kaunseling, isteri cakap apa tu? Haji kalau tolong sikit pun saya rasa dah ringan beban saya dah happy dah. Sebenarnya orang perempuan ni sebenarnya cukup bertenaga sebenarnya. Allah jadikan perempuan hebat tu. Alhamdulillah. Orang perempuan ni memang hebat. Bertenaga tu. Dalam sejarah manusia, orang perempuan ni biasanya tak sakit. Apa sebab tak sakit? Kira tak sakit ke, jarang sakit ke macam mana tu? Dia sakit pun dia tak boleh sakit. Okey. Sebab kalau dia sakit, rumah tu semua lumpuh. Yes. Dia tak boleh sakit. Kalau perempuan sakit, siapa nak masak? Siapa nak jaga anak? Siapa misalnya nak uruskan rumah tangga? Sebab tu ramai perempuan cakap apa, biar saya sakit, apa benda tak apa, tapi jangan suami saya sakit. Kalau suami sakit, satu keluarga sakit. Yes. Sebab tu kalau anak sakit, satu keluarga sakit. Sebab suami jarang lah. Biasa kalau anak sakit, siapa ambil MC? Isteri. Suami tak ada. Abang nak pergi kerja juga sebab abang ni dah tahun lepas 365 hari tak pernah ambil cuti. Jadi abang pekerja cemerlang. Betul? Ya betul. Kau tak apa. Kau cuti tak apa. Kau perempuan cuti. Jadi benda-benda macam ni lah. So take note pada bos saya, sentiasa cuti tak apa Okay, so kita dah orang kata berpanjang lebar sembang tentang bebel dekat pasangan. Kita dah masuk jugalah untuk anak-anak. Sebab selain daripada suami, anak-anak pun kadang-kadang orang kata apa, ish mak ni berbebel je. Sikit-sikit bebel. Kan kalau kita buat muka ataupun kita buat kan nanti dosa pula kan. Betul. Okay, so macam isteri bebel dekat anak-anak kan, macam mak bebel dekat anak-anak, orang kata okay, macam macam apa, ibu membebel untuk anak-anak. Dia sama, saya rasa sama je dengan dekat pasangan. Cuma yang bezanya sebab dia anak kan, so dia kena hormat. Ya ke? Macam tu lah kan. Nanti Ustaz Tuan Haji jawab. Okay, so macam selalu macam mak-mak lah, saya mewakili mak-mak di luar sana. Contoh macam tengok anak tengah relax, cuba kau pergi belajar apa semua. Tak apa kalau anak tengah relax, cuba kau tolong mak ni tengah basuh ni. Kau ni malas lah. Okay, tu orang kata bebelan tu sebenarnya berimpak tak kat anak-anak? Macam kesan dia lah. Ya, betul. Sebenarnya anak-anak paling tak suka sekali mak membebel. Betul. Kalau datang jumpa saya buat kaunseling, semua cakap saya tak suka. Atuk, saya tak suka mak saya tu membebel.
Betul. Ayah suka, ayah diam. Jadi ayah lebih popular. Mak tak popular. Sebab apa, mak ni suka membebel. Tapi sebenarnya mak kalau tak membebel, anak tu akan rosak. Biasalah. Hari ni anak-anak, okey, contohlah. Anak-anak hari ni biasanya kita kata nak suruh mandi pun kena bebel. Minta maaf kalau kita orang Islam ni nak suruh solat subuh, bebel. Mak tu saya banyak buat kes kan. Masalah mak bebel ni apa, kejut solat subuh dah 20 kali tak bangun. Betul. Nampak tu. Jadi kata lagi bebel sebab apa? Ni duk main ni. Kadang-kadang mak tu dah suruh tidur dah pukul 11 malam. Dah lah tidur, bagi handphone kat mama tu, jangan main sangat. Sebab apa, kadang dia main handphone, kerja sekolah tak siap. Betul. Mak bebel lagi. Betul. Kan? Jadi mak kena makan, kena bebel lagi. Lepas tu pagi-pagi nak pergi sekolah. Balik sekolah semalam, dia tak mana dia campak stokin dia, cakap seluar dia benda-benda. Bila pergi sekolah pagi, mama, stokin abang mana, stokin abang? Dah ambil stokin ayah pakai. Betul. Jadi mak pun bebel lah. Iyalah. Mak bebel. Itulah semalam bila naik kereta tu mak akan bebel tu. Dan biasanya mak akan bebel naik kereta nak pergi hantar ke sekolah tu. Sebab anak tak boleh terkejut dalam kereta. Dia tak lari. Abang kena belajar pandai-pandai. Mak ni akan cakap tu, abang belajar pandai-pandai, abang jadi orang percaya, abang gini. Anak tak suka sebenarnya. Dan teknik membebel ni ada berbagai cara lah. Dia sebenarnya anak-anak ni membebel pun kita nak ada cara dia. Dan tengok juga kepada tahap umur anak tu. Untuk membebel. Kalau umur anak tu 1 hingga 7 tahun, itu dipanggil awal kanak-kanak tu. 1 hingga 7 tahun. Itu umur awal kanak-kanak ni kita nak membebel, maknanya kita mungkin bebel dia soal apa tu? Soal mungkin dia suka berlari sana, berlari sini. Kita takut jatuh. Abang jangan berlari-lari sangat, jatuh. Gini kita bebel masa tu. Tapi bila anak masuk umur 8 hingga 12 tahun, bebel kita dah lain. Matematik dah siap, sains dah siap, ni semayang dah, ini budak ni dah mula kita kata rimas dengan bebelan tu. Dan anak-anak paling kritikal membebel, mak akan membebel ialah bila masuk awal remaja. Ni umur 13, 14, 15, 16. Yang ini ramai mak akan membebel. Sebab masa ni anak-anak dah mula melawan. Dah mula kata orang tu cakap 10 kali tak buat lagi. Duduk dekat situ, abang pergi mandi. Kejap lah mak. Mak ni suka membebel lah. Dia belum menjawab tu. Jadi mak, kalau mak tak membebel ni, kau nak jadi apa? Gini. Lepas tu dia pun cakap, dipanggil abang, suami kan, tegurlah budak ni. Tak apa, abang lu macam tu juga. Tak apa. Sabar. Abang ni sabar je. Jadi sebab tu isteri ni terpaksa membebel kepada anak, kepada bapa sekali. Bapaknya juga. Nampak tu. Patut pada masa itu bapa akan bersuara. Abang, biasa ni dalam rumah. Sebab tu kadang-kadang anak-anak ni, kalau bebelan mak ni, anak-anak buat tak tahu je. Betul. Tapi bapa sekali berdahem cukup. Gol. Anak terus mencecik lagi. Betul. Nampak tu itu saya tu. Isteri saya suka membebel. Kalau anak tak tahu je. Sebab apa, anak anggap bahawa mak membebel, tapi tidak ada tindakan dari segi kita kata ni. Apa ni, physical. Tak ada tau. Tapi ayah tak. Betul. Ayah tak membebel. Ayah senyap-senyap je. Pam begini. Tiba-tiba dah kena kepala dah. Pam sekali. Tiba-tiba dah kena tali pinggang dah. Betul? Betul. Lepas tu mak membebel dan sebagainya. Memang ada kesan pada anak-anak. Tapi cara kita membebel tu ialah kita, kalau bebel dengan anak-anak, kita dekat-dekat dengan dia. Jangan jerit-jerit, jangan tengking-tengking. Jangan pukul. Cakap, ni apa ni bang? Ni mama nak cakap ya. Abang ni dah, mama cakap dah banyak kali dah. Ni asar nak habis dah. Pukul berapa kali bang? Sentuh anak kita. Abang pergi semayang abang mama sayang abang. Betul. Kadang-kadang dia sayang tu duk main game. Mama sekejap nak masuk maghrib. Lagi 5 minit. Contoh kan? Yalah. Jadi kita berkomunikasi. Dia yang penting dalam ni ialah kemahiran komunikasi. Kemudian bagaimana kita misalnya nak mujuk anak kita. Lepas tu yang penting ialah bonding. Bonding that is very important. You peluk anak tu. Anak kalau selalu dipeluk, anak ni akan dengar kata. Betul. Ini saya nak pesan ya. Jadi kalau boleh kita cakap dengan anak kita dengan lemah lembut, bebelan kita tu bebelan yang kita kata yang fokus. Bukan bebelan yang merapu, meraban dan sebagainya. InsyaAllah lah anak akan jadi anak yang baik. Okay? Alright. So, kita dah habis topik anak. Agak-agak ada lagi tak soalan tentang anak ni? Sebab dia, kita tajuk pun kita lebih kepada
isteri, untuk dengan husband kan. Hmm. So macam sekarang ni untuk anak-anak sebenarnya kalau kita bebel pun dia macam mana kita sendiri yang kena didik diorang dari kecil rasanya. So supaya waktu diorang dah besar, walaupun diorang dah remaja, diorang tak membalas dengan biadab. Kiranya macam sebenarnya dia back to bonding lah, macam Tuan Haji kata lah, bonding. Macam ni saya boleh celah. Dia sebenarnya kita mendidik anak ni, iaitu dipanggil itu cara gaya mendidik anak. Cara gaya mendidik anak ni, kita daripada kecil tadi, macam cakap 1 hingga 7 tahun, macam mana kita didik anak kita. Kadang-kadang kita ni yang banyak buat silap ni umur 1 hingga 12 tahun. Betul. Kadang umur ni mak bapak kita tak mendidik dari segi akhlak, dari segi tutur kata, tidak menghormati orang, tak ada budi bahasa semua tu. Jadi you nak betulkan anak you bila masuk remaja, susahlah. Daripada kecil tu kita kena didik lidah. Betul. Kita kena disiplin. Contoh misalnya sekarang ni masalah ialah dari segi kita kata obses gadget. Ketagihan gadget. Tengok sekarang umur 2 tahun dah bagi handphone. Betul. Minta maaf lah. Lepas tu macam mana kau tak membebel? Kayak kita masuk umur 7 tahun, dia dah ketagih dengan handphone. Jadi masa tu dah ada kerja sekolah. Bila tak buat, mak akan membebel. Betul. Tapi mak bapak hari ni dia umur 2 tahun dah bagi handphone. Lepas tu budak tu pula misalnya bila dia ada handphone ke benda tu, dia dah tak dengar cakap. Betul. Dan budak bila tagih handphone ni, dia kuat melawan tau. Kuat melawan. Dia tak boleh dengar kata. Dan dia kata orang tu buat benda-benda yang kita kata di luar daripada jangkaan kita. Betul. Ini kita panggil ialah, saya kata ialah topik yang saya bincang ialah kesilapan dalam mendidik anak. Saya ada 22 kesilapan mendidik anak. Panjang. 22. Satu hari kita boleh bincang benda. Saya 22 kesilapan mendidik anak sebenarnya. Mama mak bapak ni silap didik anak. Sebab masa kecil misalnya kita biarkan sebab apa? Mak bapak penat, cara nak tu benda ambil main handphone. Berada main handphone, maka mak bapak pun tak penat lah. Phone game semua tu. Jadi ini semua menyebabkan kita kata anak-anak tu dah kebiasaan. Betul. Jadi bila dia masuk remaja, biasanya anak-anak ni dia dah kata orang tu tak dengar kata lagi dah. Dan pada masa tu kita asyik nak bergaduh dengan anak. Betul. Okey. So yang baru masuk, kita dah nak habis dah sebenarnya. Jadi boleh dulu share video ni apa semua. So yang tengah dengar ni, dengar apa yang Tuan Haji cakap. Ambil sebagai orang kata pengajaran. Yang baik tu kita ambil, yang mana yang buruk tu kita perbetul dan kita jadikan pengajaran. Okey. So kita ada soalan last nak tanya Tuan Haji, kalau Tuan Haji ada poin-poin dia. Kan mak-mak selalu suka membebel. So ada tak tips untuk elak mak-mak kuat bebel? Walaupun macam lucu soalan ni, tapi macam yelah, sebenarnya kalau betul lah orang kata memang fitrah orang kata wanita ni suka bebel. Macam saya pun kadang saya suka bebel seorang-seorang. Walaupun tak ada kat siapa nak bebel kan, suka bebel seorang-seorang. So macam ada ke benda yang boleh ganti untuk bebel tu, tips untuk kurangkan bebel? Ya, sebenarnya macam saya beritahu tadi lah, wanita ni membebel apabila dia kata orang tu penat. Dan bila tak membebel, dia akan makan dalam. You tak boleh lepas tau you punya apa yang terbuku dalam. Sebab kita ni sebagai manusia, fitrah dia, kita nak bercakap pada seseorang. Sebab tu bila kita ada masalah ke apa, bebel ni sebenarnya ialah salah satu juga cara untuk meluahkan perasaan kita kepada seseorang. Betul. Jadi cara yang bagus untuk menghilangkan bebel adalah dengan cara jumpa kaunselor. Betul. Bila jumpa kaunselor, duduk kat sini, you akan bercakap dengan kaunselor profesional macam saya ni. So you duduk kat situ, you ceritalah 2 jam, kata benda, duduk cerita. Saya macam ni, sebab saya akan dengar. Mendengar. Tapi masalah sekarang ialah bila cerita dengan suami tak boleh dengar. Itu masalahnya. Jadilah dia membebel. Sebab apa? Bila tak dengar, isteri akan cakap apa? Itulah, malah nak cakap dengan orang ni yang tak mau dengar, pekat badak semua ni, bercakap dengan tembok belum dengar. Sebab apa? Kita manusia ni, kita perlu bercerita dengan seseorang. Betul. Tahu? Macam kata orang belum kahwin, dia perlu cerita dengan kawan dia. Betul. Orang dah kahwin perlu cerita dengan suami. Betul. Suami perlu cerita dengan isteri. Nampak tu? Anak perlu cerita dengan mak bapak. Tapi hari ni kebanyakannya ada mak bapak tak mau dengar. Sibuk. Bila anak datang je, okey. Mama sibuk. Tak nampak ke mama sibuk? Jadi budak ni sebab tu sekarang dia cerita apa? Dia cerita dalam Instagram, dalam Facebook. Dia cerita dengan kawan dia. Jadi tak bagus, tak sihat. Sebab apa? Dia bercerita dengan orang-orang yang tak matang.
Betul. Begitu juga dengan isteri. Sebenarnya cara untuk tak membebel senang je. Bila cerita dengan suami dengar. Betul. So jadi macam dah tak ada lah isu. Dengar. Macam minta maaf lah, macam kita kat pejabat kan. Kita dengan bos kita, dengan staff kita kan. Apa sebab kita tak membebel? Tak. Kalau bebel pun ada sebab. Sebab tu kemungkinan bebelan tu disebabkan oleh kita bermasalah. Betul. Tetapi kalau kita cerita, okey, buat ni. Okey bos, kita boleh buat. Kan? Berapa nak bebel lagi? Betul. Semua dah buat. Ya, kan? betul. Tapi masalah dia bila cakap tak buat, lepas tu akan berlaku bebelan. Sebenarnya bebelan ni sebenarnya boleh dikawal sebenarnya. Sebenarnya bebel ni penat. Ya, betul sebenarnya. Penat emosi, penat kata orang fizikal, penat mental kan. Nampak apa bebel. Betul. Baik tak yang bebel. Tapi cara kita ialah cara kita dapat kata orang tu, kalau kita suami isteri, mana kita naklah saling kata orang tu boleh sharing. Yes. Kalau tak ada juga jumpa kaunselor lah. Betul. Saya ni datang jumpa cerita. Ada orang kadang datang ni bukan apa. Haji, saya nak cerita 3 jam Haji dengar je. Okey. Dia pun cerita lah. Saya sediakan tisu 3-4 kotak. Betul. Betul dia cerita. Dia cerita luar. Lepas tu last kali apa? Saya lega. Lega tu. Alhamdulillah. Release. Ya kalau macam tu okey lah. Jangan orang kata jangan meluah, jangan bebel. Bukan dekat lelaki sendiri, dekat lelaki orang. Itu je yang masalah. Itu tak boleh. Tapi kalau datang sini profesional. Dia masalah kita bebel. Bebel. Kita ada etika. Kita tak boleh ambil kesempatan pada klien. Tapi kita dengar lah. Dan dalam kaunseling kita ada alternatif. Jalan-jalan keluar. Macam mana cerita ni? Macam mana kalau masalah ni macam ni, masalah macam ni, kita cuba bantu tau. Tapi kalau kita cerita dengan orang lain, kawan pejabat ke apa yang tak ada kemahiran kaunseling, maka itu berlakulah kita kata cinta di pejabat dan timbul masalah, bini orang, suami orang, bini orang. Jadi benda ni akan menyebabkan berlaku konflik dalam rumah tangga. Betul. Nampak tu. Yang masalah lagi besar. Lagi masalah. Tapi punca ni mula-mula sebab isteri nak bercerita, tak ada orang nak dengar. Yes. Takkan kita nak cerita dengan mak bapak kita. Betul. Mak bapak kita kat kampung umur dah 70 nak dengar cerita kita lagi. Betul. Penatlah dia orang tua tu, kesian. Silap sakit jantung. Betul jadi kita nak cerita siapa? Betul. Takkan nak cerita dengan anak kita yang baru umur 16 tahun. Dia tak faham tak benda. Lebih tinggi dia menangis. Apalah mama ni, mama cerita, kakak pun tak faham. Berat betul lah mama ni. Apalah mama. Mama cerita dengan daddy lah. Mama dah cerita dengan daddy tak mau dengar. Tapi mama nak cerita siapa? Betul. Lepas tu kadang-kadang ada setengah-setengah apa nama ni, wanita ni, dia tak ada siapa nak dengar. Kadang-kadang dia bercakap seorang-seorang. Dia dalam kaunseling kita panggil iaitu self talk. Cakap seorang-seorang. Kadang kita cakap, dia tengok dia cakap seorang-seorang. Tapi bahayalah, lama-lama dia akan pergi kepada penyakit. Iaitu kita kata penyakit ni macam kita kata bipolar. Cakap seorang-seorang tu, cakap seorang-seorang. Lepas tu senyum seorang-seorang. Ketawa seorang-seorang. Susahlah. Yelah. Kan? Sebab dia tidak ada siapa dengar. Betul. Saya nak beritahu sebelum kita tutup ni, sebenarnya hari ni ramai orang iaitu ada penyakit lonely. Kesunyian. Tiba-tiba terasa. Apa kau terasa pula? Apa kau terasa? Sebab saya tak kahwin. Tak apa. Lonely. Boleh tengok katalog. Allah Akbar. Dalam live semua katalog. Kantoi lah. Ada, saya buat cari jodoh. Dengar. Nak menolong orang, betul Yang mana tak ada jodoh lagi boleh jumpa Tuan Haji. Tapi saya lelaki tak ada. Calon perempuan ramai sangat. Betul hari ni. Jadi itu dia. Itu bukan gurau tu, itu serius tu. Betul. Betul. Jadi dia kalau misalnya orang kesunyian, lonely ni, akhirnya dia akan pergi kepada kesihatan mental. Bukan sakit jiwa tu. Betul. Kesihatan mental. Jadi sebab tu kita tengok sekarang ramai orang di pejabat-pejabat, kadang pangkat besar, jawatan tinggi dan sebagainya, tetapi dia tak bahagia. Betul. Ramai orang tak bahagia. Ramai jumpa saya tak bahagia. Gaji 20,000 tak bahagia. Yelah. Gaji 11,000 tak bahagia. Sebab apa? Lonely tau. Lonely. Ada suami macam tak ada suami. Ada keluarga macam tak ada keluarga. Kurang kasih sayang. Sebab tu ada setengah kaki tangan ni, dia suka duduk di pejabat, tak boleh balik. Hari Sabtu datang pejabat juga. Okey. Dia suka duduk pejabat, tengok office dia, lagi suka tau. Ini perlu jumpa kaunselor cepat-cepat. Sebelum penyakit tu merebak. Betul. Lonely. Kesunyian. Bahaya tu kesunyian tu. Bahaya. Jadi kepada suami-suami, kalau isteri nak bercakap, nak meluahkan pasal tu, dengarlah ya. Jangan bagi bini kita lonely ya. Dengar. Kesian. Dan itu juga sebenarnya dalam Islam dapat pahala. Betul. Bila dengar isteri nak bercerita, dapat pahala sebenarnya. Itu sebenarnya
satu daripada kita kata pahala-pahala yang kita kumpul sebab kita mendengar apa yang bini kita nak cakap. Betul. Nampak tu kan? Sambil-sambil dengar tu bini menangis ke apa, kita peluklah dia. Yeah. Kita cium dahi dia, tepuk-tepuk belakang dia. Itu caralah lama-lama. Tapi bebel ni kalau kata hari ni tak membebel, orang perempuan ni boleh tahan tak membebel mungkin sehari je. Lepas tu besok start lagi. Oh, tak boleh tahan. Dia tak boleh tahan. Tak boleh tahan, bebel tu tak boleh tahan. Okey. Saya rasa itu saja. Okay, so panjang lebar kita punya cerita hari ni. Rasanya dah sejam lebih dah. Ni bukannya 30 minit. Selalu kita punya session 30 minit, 40 minit. Ni rasa dah sejam dah ni, saya rasa kan. So, yang mana yang terlambat, yang baru masuk live kita, boleh share dulu, dengar dari awal balik kenapa perempuan suka membebel, apa yang suami boleh buat kalau isteri tu membebel. Tengok balik dari awal. Jangan skip pula. Share dulu, tengok dari awal, baru dapat input yang betul-betul input, okay? So, saya rasa kita perlu tamat di sini. Jadi, terima kasih kepada Tuan Haji sudi meluangkan masa dengan kita semua ni, mencakap tentang membebel. Nampak? Betul-betul batuk-batuk dah Tuan Haji. Okay, so yang mana dekat rumah boleh share video ni. Kalau ada apa-apa boleh boleh PM kami ataupun drop dekat komen, nak tahu, nak cerita tentang perkongsian apa-apa dekat situ kan. Jadi jangan lupa untuk keluarga talk next time dengan siapa pula nanti kita nantikan, okay. So terima kasih lagi sekali. Yang lain jangan lupa share video ni. So jangan lupa like kami punya media sosial, IG, Facebook, YouTube, Twitter, okay. So kita jumpa lagi next week ataupun bila untuk video next. Assalamualaikum. Betul? Waalaikumsalam. Bye. Bye.